Hai semua, bertemu kembali dalam 5 Letup bersama saya Ain Edros. Macam biasa dari 5 Letup, of course kita akan borak 5 benda yang memang tengah meletup, tengah in trend, tengah on trend, out, inside, everything lah. Yang pertama kita ada movie letup, yang kedua kita ada music video letup, topik letup, viral letup dan barang letup. Dan aku sebenarnya excited sangat sebab apa tau? Hari ni studio very sunyi tau. Aku tak nampak guest artis. Selalu kadang-kadang terserempak dalam lift lah, on the way nak naik lah, dekat traffic light lah. Tapi hari ni, aku tak nampak siapa-siapa lah. Helmi, siapa guest artis kita pada hari ni? Tak ada. Hari ni tak ada guest artis? Yes! Hari ni kita tak ada siapa kat studio. Maksudnya studio ni untuk aku seorang guys. Aku dah selamat daripada semua orang yang setiap episod nak caras job aku lah. Daripada semua lah. No, I think today you silap. Sebab Ain anda tak kesorangan hari ni. Those days are over. Apa dia buat kat studio ni? Okay, ini adalah antara orang yang aku paling tak nak dia caras job aku. Aku tak nak dia mengena-mengena dengan budak ni. Saya nak try juga. Saya biasa tengok awak dalam YouTube je kan. So hari ni kita akan membincangkan berapa topik letup Ain. You baru bagi tahu 5 tadi kan? Ya. Sebenarnya ada 6. Yang ke-6 adalah ex-boyfriend letup. Okay. Sebelum kita mulakan interview kita bersama Ezrin, saya rasa panas kat studio ni. Aku tak tahu kenapa. Kau tunggu kejap. Let me. Tak payah. Payah nak sentuh aku. Kau punya kenangan dengan aku dah lama habis. Okay Ezrin, bagi tahu kita orang apa perkembangan terbaru Ezrin. Perkembangan macam biasalah, busy shooting, busy buat digital campaign and such. Tapi mostly banyak menunggulah. Menunggu apa? Okey, untuk sesiapa yang tak kenal Ezrin, boleh tak bagi tahu kita orang 3 benda yang orang tak tahu pasal Ezrin? 3 benda yang contohnya macam mana? Yang macam yelah, 3 benda yang mampu memikat hati wanita kat luar sana. Kau bagi tahulah. Yelah, sebab kau pernah memikat aku kan? So bagi tahu. Hey, bayi pegang-pegang lah lelaki ni. Hey, mana orang nama haram? Aku tahu aku nak lelaki tapi bukan lelaki ni. Ini dah pas, you know. Pas is the pas. You know, so lah, you know that. Okey, teruskan. Saya ni seorang yang caring, betul ke? Okey, teruskan. Mungkin saya tak tahu. I'm a sweet guy. Betul ke? Sweet guy. Mungkin? Mungkin. Saya put priority to my family and friends. Girlfriend tak ada? Girlfriend tu termasuk dalam family. Okey, perempuan kat luar sana semua mesti nak tahu. Mes saya tanya kan. Sekarang ni Ezrin ada girlfriend ke tak? Ain yang tanya ke dia yang tanya? Jawapannya, I tak ada girlfriend lagi Ain. Oh, jadi untuk sesiapa yang nak cuba kat luar sana, apa ciri-ciri wanita Ezrin suka? Dia pakai baju putih. Okey. Pakai eyeshadow purple. Lipstick Maybelline. Ya, itu dia ciri-ciri dia. Masuk kat luar sana tak payahlah, tak ada chance lah ya. Ya, kita nak start dengan topik pertama. Apa Ezrin? Movie letup. Jom. Evacuate the city, engage all defenses, and get this man a shield. But this does put a smile on my face. Oh my god, Ezrin bestnya. Wih, tak sabar ni nak tengok. Kan? Kan. Best kalau dapat tengok dengan boyfriend. Cerita-cerita macam ni bila pak takut. Kan? Okey, Ezrin, boleh tak Ezrin ceritakan cerita Avengers yang baru ni setelah 3 tahun orang tunggu ni pasal apa? Avengers Infinity Wars ni basically pasal Avengers. Dan kali ni dia ada special appearance daripada Guardian of the Galaxy punya heroes tau. So dorang ni bergabung meletup lah. Kira semua ada dalam ni lah? Semua ada. Ain je tak ada dalam movie tu. Itulah, Ain berharap Ain ada. Tak ada. Tak mungkin? Tak ada. Tak dapat chance sikit? So, dorang ni akan bergabung untuk mengalahkan Thanos. Dia akan mengalahkan Thanos untuk mendapatkan Infinity Stone tu. Yes, kenapa Ain? Korang tahu tak, Infinity Stone ni bahaya tau kalau jatuh di tangan pembangkang. Bukan pembangkang. Jatuh kepada tangan Thanos. Jadi sebab itulah Avengers bergabung dengan Guardian of the Galaxy untuk menghapuskan Thanos ni. I nak tanya Ezrin, karakter yang Ezrin suka dalam Avengers? I suka Iron Man dengan Hawkeye. Okey, I suka sangat dengan Iron Man juga. Dan juga ni Doctor Strange. Dan juga Captain America dan juga Black Panther. Dengan Hulk. Semualah aku suka ke Avengers tu kecuali Hawkeye.
Sorry lah. Sebab you tak kenal dia kan? Sebab dia tak ada karakter. Dia lah setakat macam tu Peter Pan pun boleh. Robin Hood. Karakter dia menarik dalam tu. Walaupun dia orang biasa tapi dia ada skill lah. He's a caring guy. Jangan buat tahu Avengers dulu pun awak tak betul tengok. Betul lah, tengok lah. Awak Avengers dulu pun tak tengok Tengok. Jadi kat rumah sana yang teringin sangat nak tengok Avengers yang tak sabar dah. Happy betul, dah. I tengok memang ramai yang tak sabar. Ada yang macam belum keluar lagi dia dah beli tiket dah. Ada yang beli panggung wayang lagi nak tengok benda tu. Kenapa tak ada siapa buat macam tu kat saya? Kat rumah sana yang tak sabar saya tengok Avengers, jangan lupa pergi ke Power Gum terdekat ke terjauh ke. Kalau full tak apa, dekat Sentul banyak Power Gum bro. So, mana ada Sentul banyak lembu lah. Mana ada banyak Power Gum. So, ada. Okay, jadi make sure anda tengok, okay? Dan itu dia movie Letup pada minggu. Music Letup pada minggu ini kita ada siapa? Kita ada Joe Flizzo dengan lagu dia Sampai Jadi. Featuring Alif. Alif Slick dulu tu kalau you kenal kan. Sebab dia pun mesti kenal kan sebab dia pun very good looking kan. Betul lah, dia kan ada dua orang Slick yang lagu ini bukan radio. Tak. Okay, jadi lagu Sampai Jadi ni bagi Ain, very deep lah bro. Kenapa? First, Ain suka pasal video klip ni sebab dia buat black and white. So dia tak banyak main colour tau. Macam selalu kalau kita buat video klip, dia banyak main colour. So kita tengok, colourfulnya. Tapi Joe Flizzo punya video klip macam dia nampak very serius kan? Tapi bukan you suka music video yang very very colourful macam Disney semua macam tu tak? Tiba-tiba suka black and white ni, kenapa ni? Nampak tak bro, try. Cuba move on. Boleh tak jangan try kat studio. Nak try kat rumah ke, WhatsApp ke, FaceTime. Janganlah kat studio. Teruskan cerita pasal Joe Flizzo. Selepas geram ke? Ya. Okay. So kalau korang nampak ada helang yang datang tiba-tiba ambil, bukan yang goreng pun sebenarnya ayam mentah tu. So itu untuk menggambarkan dalam industri ni banyak orang yang berebut-berebut, gaduh sama sendiri kan. Dalam korang tengah busy-busy gaduh tu, sekali ada orang yang sabar benda tu. So kenapa tu? Sukalah warna awak. Tahu tak fakta mengatakan kalau kita pandang orang 5 saat, kita boleh jatuh cinta tau. Jangan. Okay, jangan stop. Okay, kita okay, dan sebenarnya kalau kita dengar betul-betul lagu ni adalah pasal perjalanan dia dari mula dia punya kerjaya sampai sekarang. Sampai jadilah. Betul? Itulah barulah title. Sampai jadi, kena dengan title dia. Jadi pengajaran yang kita boleh belajar adalah kalau kita buat sesuatu tu kena sampai jadi. Betul tak? Betul. Kita tak boleh buat halfway. Betul ke tidak? Kau keluar sekarang dia tiba-tiba Sorry. Imo. Okay, masuk. Okay. Dan sebenarnya I suka juga collaboration di antara Joe Flizzo dan juga Alif daripada Slick. Sekarang video ni baru saja keluar dan I rasa dah trending dah sekarang. Jadi untuk sesiapa kat luar sana yang peminat hip hop, make sure korang trendingkan video ni, kasih nombor 1 lah bro. Bagi nombor 1. Tapi I nak ngadu sikit lah. Boleh tak ngadu kat Ezri? Boleh. Dah lama tak ngadu kat Ezri. Hari tu I pergi nak tengok 16 baris. Ramai sangat lah. Saya dengar juga cerita tu. 16 baris tu jadi berjuta-juta baris. Dia tak pula 16 lah, dia tak ada berbaris-baris. Jadi nak cakap jugalah kat Joe Flizzo, kalau nak buat lain kali 16 baris lagi, buatlah kat tempat besar sikit. Tapi sebenarnya Joe Flizzo dah keluar statement dah. Dia tak expect pun orang datang ramai macam tu. Dia tak expect yang macam orang ni, dia ingat ke jumlah tu sikit. Tapi dengar dulu, dengar. Okay. You nak cakap ke? Okay baby, I dengar. So sebenarnya dia dah buat statement dah, dia dah minta maaf, dekat polis guard dengan organizer semualah. Crowd tu dia tak boleh nak betul, orang kata sampai pintu pecah tau. Bukan pintu pecah, cermin pecah. Oh, pintu roboh. Tapi bila fikir balik, benda free, mestilah ramai orang. Mana boleh dia kata dia tak expect. Tapi I nak tanya satu benda. Yes. You pergi 16 baris tu dengan siapa? Jarang orang pergi seorang. Ada dah bodyguard kita. Kita ada banyak lah, banyak ni lah. Ingat kita seorang ke sampai bila? Dah! Tak nak tanya kenapa ke? Kau lari. Okay. Ain, kenapa ni nak? Pujuklah dulu, try lah lagi. Ain, kenapa? Pujuklah betul-betul sikit. Ain. Ain tahu tak, Kak Aryu kan nak dibubarkan. Nak dibubarkan? Kenapa? Tak, kenapa sedih sangat? Yelah, awak tak sedih lah. Awak tak dengar Kak Aryu. Tadi tu umur awak berapa? Kita lah yang Kak Aryu, kita sama. Awak. Siapa kata I tak dengar lagu tak ada, awak tak dengar lah. Selepas 25 tahun Kak Aryu dibubarkan. Jadi, I nak tahu kenapa? Okey, sebenarnya diorang ni dibubarkan in a good term. Kena faham maksud dibubarkan dengan berpecah tu. Itulah saya pun tak faham berpecah dengan bubar. Dibubarkan ni maksudnya dia... Kau pun tak tahu! Okey, dibubarkan ni maksudnya dia tutup company tu, dia keluar secara baik-baik, in a good term lah. Okey, so sebab masing-masing dah tua, dah ada komitmen yang lain. Sedap awak je nak panggil orang tua. Bukanlah. Awak mesti pernah panggil saya tua kan? Bukan. Ni lah budak-budak milenial zaman sekarang. Nampak orang berumur je orang tua.
tua. Kau ingat aku tak tahu? Dorang pun dah berumur dan komitmen dorang dah banyak sekarang kan. Dengan kejayaan masing-masing. So Yusri dah sibuk dengan ni, Edri dah busy dengan ni, busy dengan masing-masing lah. Tetapi kita dengar yang KRU ni nak buat macam konsert terakhir mereka dekat Istana Budaya, guys. 25 tahun dah. Selama 25 tahun Ain secara jujur ni memang minat KRU juga, tapi Ain tak pernah tengok diorang perform live. Kali ni saya boleh tengok perform live. Awak nak tengok? Awak nak teman tak? Okay. Nak teman? Boleh. Saya boleh teman. Okay, insyaAllah. Konsert ni akan berlangsung daripada 4 hingga 6 Mei. Istana Budaya. Tapi Ain buat peminat-peminat KRU yang tegar yang macam Ain sampai menangis-nangis tadi tu, jangan risau. Kalau macam rindu nak dengar dia menyanyi ke, dorang ada keluar single. Dia collaboration dengan Joe Flizzo. Tajuk dia Tahan Lama. KRU campur Joe Flizzo doh. So kita tahu yang KRU ni sebenarnya dia bawa genre pop music dengan hip hop. Dan Joe Flizzo pula bawa hip hop juga tapi dengan R&B. So kita boleh tengok lah collaboration. Tapi Ain rasa Ain dah faham dah apa maksud dia tahan lama. Sebab KRU kan dah lama. So sebab tu kot tajuk dia tahan lama. Joe Flizzo pun lama. Jadi untuk sesiapa yang kat rumah sana rindukan, mesti kat rumah sana ramai sangat nak pergi konsert KRU yang terakhir ni. Ini je peluang korang nak tengok KRU, guys. Jadi make sure korang pergi 4 hingga 6 dekat Istana Budaya. Awas. Comel tak saya menari? Comel. Topik letak kita pada minggu ni. Okey, ini saya nak tanya soalan serius sangat-sangat Kak Ezrin. Berapa follower di Instagram? 571,000. Okey, jadi Ezrin mesti pernah melalui ni, cyberbully. Macam cyberbully macam komen dekat je. Ezrin ni apa ni? Handsome ni apa rambut macam tu? Gigi berpagar, bila nak buka apa? Sorry. Macam dah lama nak cakap je. Tak adalah. Macam Ain pun pernah kena. Ain cantiknya. Rambut flawless. Ain bagi tips sikit. Jadi Ezrin pernah kena cyberbully ke tidak? Cyberbully sebenarnya taklah, tapi macam cyberbully ni actually macam orang komen dekat you, orang komen dekat Instagram you ke sampai jadi depression sebab you tak boleh kontrol benda tu kan. Itu dia panggil cyberbully. Dekat Insta mostly ada attempt lah tapi tak ada. Tapi tak ter-effect, tak terjejas. Maksudnya cyberbully tu apabila orang cakap something and kau terasa sampai makan dalam. Sampai depress semua. Maksudnya kalau dia cakap something tapi kau tak terasa, tak dikira cyberbully. Itu panggil cyber je. Bully dia tak sampai lagi. Sebelum ni kita dengar kat sekolah je orang selalu kata jangan bully. Sekarang ni cyberbully pun dah jadi macam satu isu yang memang sangat serius. Betul. Sebab dah banyak sangat. Ain sendiri pun kadang-kadang baca dekat Instagram ke apa-apa. Banyak betul. Okey, jadi sebenarnya banyak sangat keburukan cyberbully ni. Dia akan efek hidup orang yang korang mengata tu, faham tak? Betul. Sebab baru-baru ni pun I ada pergi satu event ni, cyberbullying awareness lah. Orang-orang yang kena bully, ada yang sampai depress, lari rumah, yang almost nak bunuh diri pun ada. Walaupun dalam internet ni, korang jangan nak jadi keyboard warrior kat rumah sana. Keyboard warrior, korang tak menang apa-apa pun, korang boleh dapat dosa kering, betul ke tidak? Dosa kering dengan dosa basah. Biasanya kalau dosa kering tu yang orang buat yang ringan-ringan je. Maksudnya macam mencarut. So bila dia mencarut, lepas tu dia terjun swimming pool, dia jadi dosa basah. Itulah kita tak nak lah benda-benda ni jadi sebab banyak daripada artis-artis pun macam siapa begitu hari tu? Masyur lah Nilofa, Joe Flizzo pun ada juga, Ila Damia, Alif Sata, Alex Yong. Different celebrity and social media influencers was there lah. So ada diorang menyokong cyberbully atau tidak? Jarang orang datang awareness tu sebab dia tak sokong. Diorang ada juga sharing session diorang. Contohnya macam mana cyberbullying ni, macam mana pengalaman diorang being a victim of cyberbullying. Okey, jadi untuk semua orang di luar sana, ini paling penting. Jangan sebarkan berita palsu. Kadang-kadang berita-berita kecil tu pun bila disebarkan, bila campur dekat orang ni, sebar kat orang ni, boleh menjadi orang impact ni. yang besar. Nanti jadi lain tau. Ali pergi kedai seorang-seorang. Saya kan cerita, Ali pergi kedai dengan perempuan ni. Ali pergi kedai sambil main. Sorry. Cerita tu boleh jadi makin besar. Jadi itu yang tak elok sebenarnya kalau kita sebarkan cerita yang korang sendiri tak confirm. Kalau boleh tak tahu. Berita tu macam tu je. Jangan cuba nak exaggerate. Kalau nak exaggerate, boleh pergi ke HTV buat copywriting. Kau exaggerate lah puas-puas. Kalau nak exaggerate boleh masuk ke Lima Letup sebab aku pun pandai exaggerate. Jadi guess aku. Jadi yang paling penting sebelum nak cakap apa-apa, check dulu fakta dia, okey? Sekarang ni macam-macam boleh jadi, gambar pun orang boleh edit, betul tak? Nampak macam betul. Jadi itu yang tak eloknya. Satu benda menjatuhkan maruah orang yang korang buat tu, dan yang kedua memalu mengaibkan dia. Jadi tak elok buat benda macam tu. Korang tak tahu apa yang jadi dekat dia tau. Bila korang buat macam tu, korang hanya tahu type je. Dan sekarang ni kalau korang type macam-macam, kita boleh trace tau. Yes, betul. Okey, betul. Sesiapa yang suka sangat menjadi keyboard warrior ni, SKMM ni dah keluarkan pun, dah memang ada akta dah pun. Sesiapa yang menyebarkan berita palsu akan dikenakan hukuman yang setimpalnya. Gantung? Tak adalah. Kita gantung dia tak boleh? Tak boleh lah, jangan. Kita nak gantung dia. Ini antara dosa kering. Oh, okey. So kepada sesiapa yang kena bully atau
ataupun tengah on the way nak kena bully tu kan, boleh buat report dekat SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. So diorang ni pun ada buat consultation macam mana awak nak overcome benda-benda macam ni. So it's important for you guys to get help. Sebenarnya saya nak bagi diorang terasa, memang directly nak bagi diorang terasa kepada keyboard warriors yang anda pakai tudung ke, pakai serban ke, tapi kalau anda buat benda yang buruk, it's still buruk. Apa benda yang I nak tukar, kalau I boleh tukar satu benda dalam dunia ni, I nak tukar perspektif orang. Sebab tu benda-benda tu paling penting. Lagi-lagi zaman digital macam ni kan. So benda can spread very quick. Ujung jari je dah settle. So perspektif. Okey, kalau korang tak tahan sangat, korang nak cakap sangat, memang nak luahkan sangat, apa kata korang DM personally ke? Betul tak? So, janganlah tulis ramai-ramai boleh baca. Nak consultation tu boleh DM I personally semua. Kenapa awak tak pula? boleh, I yang cakap tak boleh. Sorry guys. Tukar. Thank you Azri. Itu dia topik letup pada minggu ini. Barang letup pada minggu ini. Cantik tak? Cantik. Tak apa, berdiri je pun dah cantik. Kita tengah memakai baju daripada Athlete Brand. Yes, baju sublimation daripada Athlete Brand. Korang tak boleh pegang, nak suruh korang pegang pun tak sampai kan. Sebenarnya kalau pakai baju ni memang sangat selesa Ain tengah memakainya sekarang. Dan yang bestnya Athlete Brand ni, ini adalah antara design yang diorang buat sendiri. Tapi korang rasa macam gak ada design ni, nak buat design sendiri ke apa, jangan risau. Dekat Athlete Brand pun boleh buat design boleh sendiri. Custom. Betul? Sebab diorang ni guna teknik sublimation. So sublimation ni sebenarnya very simple lah. So print anything yang you nak dekat satu baju yang kosong. So you guys boleh pilih colour, design, size apa, macam mana. Tapi kain jersey lah, ini kain jersey. Untuk performance bagus kain ni. Oh loh. Cuba try lari. So untuk hari sukan pun boleh, untuk kalau jauh betul. Best tak kan? Best, tak perlu kan? Tak perlu. So baju ni memang terbukti. Dan yang best juga dekat Athlete Brand ni, diorang ada buat baju juga untuk orang yang patuh syariah, untuk wanita-wanita kat sana yang rasa nak buat bola, baju jaring. Bola jaring, baju untuk bola jaring. Main netball ke, untuk tutup aurat ke, diorang boleh custom. Kau nak tutup aurat panjang macam mana pun boleh, daripada kaki ke kepala pun boleh. Diorang boleh custom. Itu yang best tentang Athlete Brand ni. Dan kalau korang tak tahu macam apa diorang cakap ni, okay, korang boleh buka kat Instagram diorang, athlete.brand. Kat sana baru korang dapat kot the idea semua apa ada yang macam-macam design. Betul. Dan untuk sesiapa nak cari jodoh pun dalam situ banyak gambar model lelaki. Saya nak baju ni dengan tuan dia sekali, InsyaAllah diorang bagilah. So sebenarnya ada macam-macam lagi benda yang best dekat Instagram athlete.brand. Dekat situ ada macam-macam benda best lagi lah. Kalau korang nak tahu, korang boleh pergi dan follow. Yes, dan untuk sesiapa yang nak buat baju bola ke, tim bola ke, macam Azri ada tim bola kan? Ada. Boleh lah tempat dekat boleh, Athlete.brand. sekejap lagi memang terus nak pergi buat. Athlete.brand, dia cakap dia nak buat tau. Kalau dia tak contact kau bagi tahu aku tapi saya biasanya jersey semuanya sponsored. So dah dengar kan? Okey, jadi untuk sesiapa yang teringin sangat nak buat baju macam persatuan kak-kak timah ke, persatuan kakak-kakak bawang ke, boleh persatuan buat. kampung ke, korang boleh buat dekat Athlete.brand ni. Persatuan budak-budak Sentul Malaysia pun boleh buat juga. Sentul. Macam tu? Yes. Support local. Jadi #support local product. Yes. Nampaknya masa dah sampai habis dah ni, Azrin. Ya ke? Kenapa? Kau awak tak puas lagi? Kalau tak puas lagi, kita boleh roll lagi 5 segmen baru. I boleh record untuk you tau. Meletup-letup punya. Segmen meletup-letup punya. Saya tak tahulah nak habiskan ni macam mana, tapi tak apalah, kita dah biasa pun berpisah. Jadi untuk 5 letup ni pun kita harus berpisah, Azrin. Jadi ada apa kata terakhir? Setiap perpisahan tu pasti ada pertemuan dia kan. Jadi ada chance ke? No comment. Okay. No comment. Kata-kata terakhir dekat peminat awak kat luar sana. Untuk peminat-peminat saya kat luar sana. Peminat saya dekat luar sini juga. Okay, kalau korang rasa macam nak follow apa yang Azrin buat daily or anything. So kalau nak tahu my update, boleh pergi ke my Instagram Ahmad Azrin Loy. Kalau nak tengok update je lah. Kalau nak DM semua tak boleh kan? Boleh. Kalau nak, bila boleh? Kalau nak contact saya juga, nombor saya 01. Itu dia. Thank you Azrin. Dan sebenarnya I nak ingatkan juga untuk semua orang, untuk segmen barang letup kita, untuk sesiapa yang nak promote barang korang, jangan risau. Korang boleh join kita dekat segmen barang letup. Apa yang korang kena buat adalah just pergi kat Instagram her.tv and DM kita orang, dapat kita tahu apa-apa barang yang korang nak. Kita boleh promote semualah. Come on guys. But before that, I nak cakap thanks to Her TV for having me here. Diorang cakap sebab diorang dengar banyak sangat komen yang diorang nak Azrin ada dekat dalam bentuk ni. Korang saja. Tapi saya macam pelik lah. Banyak-banyak komen tu tak ada pun nama Ain yang minta I datang sini. Kenapa?
Okay, jom kita teruskan. Thank you Aziz sebab sudi teman Ain kat studio ni walaupun tak sudi kat luar. I belum habis lagi sekejap. Thanks to Her TV and thanks to Ain for your precious time. I know you are very precious, busy, very precious, and your precious time is very tight. So I'm having fun here beside you as always. Okay, dah. Okay. Don't get too emotional. Okay, jadi untuk siapa kat luar sana, kalau korang nak tengok episod-episod lepas, jangan lupa subscribe ke YouTube kita orang di Her.TV dan jangan lupa follow Instagram kita di Her.TV. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye. So, Okay, lepas ni makan mana? Dia tindak. Kalau I rindu you lah, jom.